Mengikut keterangan Shahlan Jufri, patung tuh, mannequin tuh telah pun ditambah berat bebanan. Tapi perlu kamu ketahui, ya, berat badan kita ini berbeza. Kalau mau berbandingkan guna ETD lagi, saya rasa ETD lagi bagus lah. Dan patung tuh saya rasa tidak praktikal lah. Itu ide siapa sebenarnya tuh? Oh, ide Datuk Rama-Rama. Oke. Datuk Rama-Rama nih, kamu sendiri. Oke. Saya bagi kamu satu logik lagi tentang Datuk Rama. Okay? Dia bawa mannequin. Oke. Kamu ingat kan dia tanya dengan si dokter patologi itu tentang bau tuh. Dokter, bau betulkah bau mayat itu wangi ataupun bau mayat? Hah? Bau mayat? Saya itu kan. Lepas tu hakim tanya, itu tidak relevan. Tidak sepadan pun dengan keadaan tu. Habis dia cakap pendakwa Badius telah bertanyakan pasal mesin basuh. Itu ada kaitan. Wangi tidak ada kaitan. Jadi di situ actually Ramsing ni dia bukan betul-betul mau bertanya pun dengan soalan. Dia cuma menggunakan spekulasi. Dia ambil daripada spekulasi. So di situ pun sudah tidak valid untuk saya. Bagi saya dia punya cara tu sudah tidak macam you cannot afford that lah. Macam tidak itu. So kamu fikir lagi balik. Ya? Kenapa dia pula yang mau kenakan yang saya cakap lah, terus terang saya cakap, Ramsing ni kalau mungkin just nama dia ada Datuk sajalah mungkin kamu pandang, tapi kalau dari segi penilaian saya lebih kepada peguam yang mewakili Bapa Arwah Dizara tu smart. Kalau kamu tanya saya, kamu takut dengan Ramsing gini-gini tu, dia sudah kalah dengan satu kes bunuh lah. Orang yang betul-betul terror ni, kes bunuh pun boleh lepas. Sebagai contoh lah, Datuk Zaharil. Ya, Datuk Zaharil power, dia power. Itu baru power. Kalau kamu cakap iya kan, bapak si Zara punya peguam hebat pun. One more thing, food in human body also has resistance with the gravitation force. Yes, that's why I said patung tu tidak relevan. Kita ni ada daya tarikan graviti, kalau kita jatuh pun tidak relevan. That's why saya tidak bersetuju dengan mannequin tu. Saya rasa macam saya nampak kan pegawai polis tu dia selfie dengan patung tu. Bagi saya macam lah, patung pun tidak selamat sekarang. Bagus-bagus sudah mannequin tu duduk dalam mall, jadi model baju, dah jadi model bangunan pula kena buang. Tidak relevant. For me it's not relevant. So the use of mannequin is invalid. Yeah, of course. And it's serious, memang it's invalid. Memang tidak valid pun. Kalau kamu mau untuk buat footage bina semula tu, kaedah bina semula kita panggil dia. Kalau mau human by human lah. Yang jatuh adalah human. It's not patung. Yang jatuh tu bukan patung. Yang jatuh tu human. Kalau kamu cakap itu adalah jatuh, pegawai bukan. That's why lah I said. So kita kena cari someone yang sama berat, sama tinggi, sama keupayaan dengan Nadine Zara. So maybe yang 5 of the OKT mungkin ada yang sama berat tinggi dengan Nadine Zara. Why not just use them? One of them lah. Use. Jadikan sebagai model. Why not? Saya cakap benda betul. Kau baling patung tau. Patung sekarang pun tidak selamat tau. Sudah elok-elok itu patung duduk dalam mall, ya, jadi model untuk baju. Yang kau pergi baling dari ketiga, kenapa? Patung pun tidak selamat. Kau ambillah manusia. Ya, kalau saya pun sekejap lagi saya akan end live.
Patung pun tidak selamat. Yes, patung tidak valid. Patung dia tidak join. Betul ke jatuh dari tingkat 3? Ya betul, itulah saya tanyakan. Betul ke dia jatuh dari tingkat 3? Okey, sekarang ni kamu menggunakan patung tu, jatuhkan dia dari tingkat 3. Sekarang ni kamu confirm ke Adizara tu jatuh dari tingkat 3? Siapa yang cakap? Kalau ikut kenyataan pengawal keselamatan, dia tidak cakap Adizara jatuh. Dan kenapa teruskan proses itu? Ataupun mungkin betul-betul mau test, mau tahu segala kecederaan itu. But then, kecederaan tu terlalu banyak. Peguam dengan doktor, betul, dorang asyik tekankan jatuh. Tapi pengawal keselamatan tidak cakap jatuh. No. Pengawal keselamatan tu ada di sekolah tu. And then, one more thing, pengawal keselamatan tu kerja sana sudah berapa tahun? Dari 2012 lagi. Ya. Dia mungkin tidak ni lah. Dia 65 years old. Ya, dia 65 years old. You have to know, orang tua ni dia akan lagi-lagi lah orang sahabat ni. Tingkat 3 pula tu. Dorang buat assumption lah tu jatuh dari tingkat 3. Yes, dorang buat assumption sahaja pun. Jadi kalau assumption sahaja pun, andaian, jangan gunakan patung. Why not? You just pinjam lah pengetua kah? Kita test. Nanti tengok bentuk kecederaan dan kurangkan balik dia punya. Okey, contoh adik Zara Karina kita 53 kilo. Pengetua tu berapa kilo? So jatuhkan dulu pengetua tu dari atas. Kita testing. So nanti tolaklah kecederaan dia seperti apa dan kita tolak dia punya berat tu, nanti kira. Ini pakar-pakar make it ni, dorang pandai. So why not? Saya rasa pengetua tidak perlu diet sudahlah, ya. Saya rasa dia tidak perlu diet pun. Saya rasa dia sudah kurus kering, memikirkan hal ini, memikirkan apa lagi penceritaan yang dia mau kasih buat ke apakah dia tengah berfikir. Pengetua tu berat 70 kilo. Dan tolak 70 dan 53, so dalam 17. Tolak 17 kilo. So 17 kilo itu kita tolak apa semua 53 kilo kan. So pengetua tu kita tengok dia punya kecederaan apa semua tu, okey, bermakna berat. Kalau contohlah tingkat 3 tu, tengok-tengok yang patah cuma tangan, tulang belakang dan leher mungkin patah. Tapi tidak kecederaan otak yang serius. Padahal berat dia 70 kilo. Tapi adik Zara Karina berat dia 53 kilo. Tetapi kenapa ada kecederaan otak yang serius? Nampak di situ. Saya cakap benda betul. Ya? Okey, dia ini 70 kilo. Dan kecederaan yang dia dapat ketika terjun dari tingkat 3 tu, around dia punya kaki patah, apa semua. So, dia kalau masuk longkang mungkin tidaklah, dia tidak masuk longkang sebab dia big kan. So, kita assumption dia punya kecederaan tu. Okay, fine. So, adik Zara kita 53 kilo. Berapa kecederaan dia dapat? So, bandingkan pula dengan pengetua. Kalau sikit kecederaan yang ni dapat ni, mushroom dapat, bermakna adik Zara ni terlampau banyak kecederaan. Adik Zara ni telah diseksa sebelum dia di assumption jatuh. Tapi 2 kali trial, ya betul Eli. Kita pakai 2 trial, yang ditolak dan juga menghayunkan diri. So 2 kali trial lah. Jadi, tidak apa. First trial mungkin kita boleh gunakan pengetua. For the second trial untuk yang ditolak kita boleh guna Fadlina. Why not? Mushroom. Sebab dorang dua andaian. Satu ditolak, satu terjun, dan satu lagi menghayunkan diri kan. So it's okay. Kalau begitu kita guna Fadlina sebagai contoh ya, untuk kita terjun, kita tengok dia punya kecederaan tu macam mana. So yang kedua si mushroom, ya. Mushroom tu kita suruh dia menghayun ke ataupun kita suruh dia lompat. So kita tengok kecederaan tu macam mana juga. Ini contoh, kita boleh gunakan footage lockdown semula. So yang ketiga, guru yang warden pula.
kita gunakan Warden pula untuk ketiga, yang dimana menghayunkan diri. Sebab dia ada terjun, dia ada jatuh dengan menghayunkan diri kan. So Fadina, Mushroom dengan si Warden tu kita boleh gunakan. Sebab kalau satu orang saja memang KO lah, terlampau banyak kecederaan pula. Sebab trial 3 kali itu sudah cukup menyeksa lah. Tingkat 3 itu bukan tingkat 1, tingkat 3 kan. So nih 3 nih, 3 orang nih ya, sebab dorang kepalaan. So kita gunakan trial, satu orang satu trial, satu orang satu jalan cerita. Alang-alang buat sinopsis, alang-alang buat naratif. Why not kita try? Why not? Ya, okay, budak yang bully itu pula kita coba untuk macam mana kita mau cari kecederaan 20 hingga 30 kecederaan tu dengan tebelan tapak kaki itu. Kita coba yang budak 5 orang ni, macam mana dia dapat kecederaan tu, kita tes macam mana kamu buat, coba ajar kami, pukul kamu macam mana, kami pukul kamu pula, kami pun mau cek juga apa kecederaan yang kamu dapat. Trial. Ya Syarum betul, saya cakap benda betul. Daripada kau guna patung is no join. Dia tidak join. Patung tu tidak join. Mannequin pula tu. Kenapa tidak guna ATD? Dari awal saya cakap tentang patung tu. Saya cakap walawe, kenapa tidak guna ATD le? Kenapa guna ni le? Yang jumpa pelajar awal boleh kata rabun pun tak tahu siapa yang jatuh. Yes. Pelajar yang jumpa awal tu pun dia tidak nih, dia tidak cakap jatuh, dia cuma cakap ada orang pengsan di situ. Jadi dia pun tidak tahu sebab apa. Jadi pengawal tu pun cakap pengawal pun tidak cakap dia jatuh, tidak terjun pun dia cakap cuma dia jumpa pengsan. Jadi kita mau tahu macam mana dia boleh pengsan di situ. Adakah seseorang mengalihkan dia, meletakkan di situ dan membuat satu ni? Dan kenapa juga kamu angkat dia letak di depan rumah Warden? Jangan. Ya, benda-benda begitu no need. Tidak perlu kita ni, sebab bahaya. Kena tunggu pakar perubatan. Tapi itulah. Okay lah, 4 minit lagi saya akan masuk.